Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk kelas hari ini saya akan masuk elemen kontrak yang seterusnya. Untuk kelas minggu lepas kita dah cover 2 elemen. Kita dah belajar mengenai offer ataupun tawaran, dan juga kita belajar mengenai acceptance, penerimaan. Okay, untuk kelas hari ini saya akan cuba untuk habiskan 3 elemen. Okay, yang mana kita akan belajar mengenai legal capacity, intention to create legal relations, dan juga certainty. So untuk kelas hari ini saya akan masuk yang pertama dulu. Yang pertama kita akan belajar mengenai legal capacity, ataupun bahasa Melayu dia keupayaan undang-undang. Keupayaan undang-undang untuk apa? Untuk melakukan kontrak. Okey, kita akan tengok slide seterusnya. Okey. Bila kerana kita bercakap mengenai capacity, apakah maksud capacity? Okay, dalam kontrak, capacity bermaksud a party to a contract must be capable or competent person. Okay, bermaksudnya dekat sini, pihak-pihak yang berkontrak mestilah pihak yang berkebolehan dan layak untuk memasuki kontrak. So, bila mana awak nak masuk kontrak dengan seseorang, awak kena kenal pasti dulu. Kenal pasti siapa pihak yang nak berkontrak dengan awak. Okay, tengok sama ada mereka berkebolehan ataupun layak ataupun tidak untuk memasuki kontrak. Okay, ya. So kita tengok lagi. Capacity is the ability to know and understand the effects and implication of contracts between them. Okay, ya. Capacity juga kita nak tengok mengenai kebolehan pihak-pihak tersebut untuk mengetahui dan memahami kesan ataupun implikasi kontrak ke atas mereka. So kita nak tengok pihak yang masuk kontrak tadi tu, dia bila mana dia masuk kontrak dengan kita, dia ada kebolehan ataupun tidak untuk mengetahui dan memahami kesan ataupun implikasi kontrak ke atas mereka. So adalah penting untuk awak untuk kenal pasti pihak-pihak yang berkontrak dengan awak mempunyai capacity ataupun keupayaan ataupun tidak. Kita kena tengok mereka berkebolehan ataupun layak ataupun tidak untuk memasuki kontrak. Kita nak tahu sama ada mereka boleh mengetahui ataupun memahami kesan ataupun implikasi kontrak ke atas mereka ataupun tidak. Okey. Section yang berkenaan dengan legal capacity, section ataupun peruntukan undang-undang yang berkenaan dengan kebolehan ataupun berkeupayaan untuk kontrak bawah Contract Act 1950, kita akan refer 2 section. Yang pertama, section 10 Contract Act 1950. Section 10 Akta Kontrak 1950. So apa yang section 10 cakap? All agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract. Okay, yang penting dekat sini, parties competent to contract. Okay, apa translation bahasa Melayu dia? Semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak. Okay, kat sini, parties competent to contract ataupun pihak-pihak yang layak membuat kontrak. So section 10 ni dah cakap dah, salah satu keperluan untuk buat kontrak adalah pihak-pihak mestilah layak untuk membuat kontrak. Okay, bawah section 10 dia dah bagi tahu dah awal-awal. Okay, seterusnya kita tengok section yang lagi satu, iaitu section 11 of Contract Act 1950. Section 11 Akta Kontrak 1950. Okay, apa yang section ini cakap? Every person is competent to contract who is the age of majority according to the law to which he is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. Okay, apa maksud translation dia? Bahasa Melayu dia, setiap orang adalah layak untuk membuat kontrak sekiranya
dia adalah dewasa menurut undang-undang yang mana dia tertakluk. Dan sekiranya dia berakal sempurna dan tidak hilang kelayakan untuk membuat kontrak menurut mana-mana undang-undang yang dia tertakluk. Okey. So bawah section 11 ni, section 11, dia dah kategorikan 3 kategori pihak yang boleh membuat kontrak. Okay, apa kategori dia? Kita tengok. Okay. Kategori dia ada dinyatakan. Okay, ya. Bawah section 11 Akta Kontrak 1990. Kita akan tengok lagi detail lah. Okay, apa yang kita belajar daripada section 11 tadi? Okay. Kita belajar prinsip umum. Okay. Prinsip umum bawah section 11 Akta Kontrak 1950. Apa yang prinsip umum nyatakan? General principle is, prinsip umum menyatakan minor ataupun children and person with unsound mind cannot enter into the contract. Seorang kanak-kanak, okay, minor kanak-kanak, and person with unsound mind, orang yang tidak berakal sempurna, cannot, tidak boleh memasuki apa-apa kontrak. Okay. Any contract made by a minor or unsound person is void. Apa-apa kontrak yang dimasuki oleh kanak-kanak, minor kanak-kanak, or unsound person, orang yang tidak berakal sempurna, adalah void, batal. Okay. Itu adalah prinsip umum di bawah section 11 Akta Kontrak 90. Okay. Apa yang kita belajar lagi? Bawah section 11. Okay, macam saya cakap tadi, section 11 Akta Kontrak 1950, dia dah kategorikan 3 kategori golongan pihak-pihak yang tidak mempunyai kapasiti untuk membuat kontrak. Okay. There are 3 categories of person. Terdapat 3 kategori pihak who do not fulfill, yang tidak memenuhi the capacity to make a contract, kapasiti ataupun keupayaan untuk membuat kontrak. Ada 3 pihak yang dinyatakan di bawah section 11. Okay, ya. Saya simplifykan. So ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah minor ataupun children, kanak-kanak. Kanak-kanak adalah kategori pihak pertama yang tidak boleh memasuki kontrak. Kategori yang kedua, unsound mind ataupun insane, orang yang gila ataupun tidak waras, ataupun orang yang tidak berakal sempurna juga tidak boleh memasuki kontrak. Okay. Kategori yang ketiga, did not disqualified from contracting by any law to which he is subject, tidak hilang kelayakan untuk membuat kontrak menurut mana-mana undang-undang yang dia tertakluk. Pihak yang ketiga ini mestilah orang yang tidak hilang kelayakan untuk membuat mana-mana kontrak di bawah mana undang-undang yang dia tertakluk. Contohnya yang paling senang kita boleh cakap golongan yang bankrupt. Okay. So kita akan tengok adakah orang yang bankrupt itu akan hilang kelayakan ataupun tidak untuk membuat kontrak di bawah mana undang-undang yang dia tertakluk. Okay. Secara asasnya kita akan tengok yang nombor 1 dan nombor 2 ni untuk skop pembelajaran Akta Kontrak 1950 di bawah legal capacity. Sebab tu macam saya cakap tadi, prinsip umum yang kita belajar minor ataupun children and person with unsound mind, orang yang tidak sempurna akal, cannot, tidak boleh memasuki apa-apa kontrak.
andai kata dua golongan ini buat kontrak dengan awak, okey, maka kontrak itu adalah batal. Ataupun bahasa Inggeris dia void. Okey. Alright. Okey. Kita tengok yang pertama dulu. Golongan yang pertama iaitu minor ataupun kanak-kanak. Okey. Apa maksud kanak-kanak? Kanak-kanak kalau ikut Age of Majority Act 1971, Akta Umur Majoriti 1971, dia katakan umur untuk majoriti adalah 18 tahun. Okey, Akta Umur Majoriti 1971 dia katakan umur majoriti adalah 18 tahun di Malaysia. Okay. Oleh itu, any person below the age of majority is called a minor. Mana-mana orang yang bawah umur 18 tahun tadi, umur majoriti tadi 18 tahun, adalah digelar sebagai minor ataupun kanak-kanak. So, minor adalah person who has not reached the age of majority yet. Orang yang tidak ataupun belum mencapai umur majoriti. Belum mencapai umur majoriti. Okay. So, kita akan anggap mereka sebagai kanak-kanak. Kanak-kanak ataupun orang yang belum mencapai umur majoriti tidak boleh membuat apa-apa kontrak. Okay. The Contract Act is silent regarding to the effect of contract entered by minor. So, bila mana awak buka akta kontrak 1950, dia memang tak nyatakan. Silent. Dia diam berkenaan dengan kesan kontrak yang dimasuki oleh kanak-kanak. So, bila mana awak buka akta kontrak 1950 tu, memang dia tak nyatakan secara jelas apa kesan kontrak bila mana kontrak itu dimasuki oleh kanak-kanak. Memang tak ada dalam akta kontrak 1950. So, kita nak refer apa, kita nak rujuk apa, kita akan rujuk kepada law cases ataupun kes undang-undang. Sebagai rujukan utama. Sebab akta kontrak tidak menyatakan secara jelas berkenaan dengan kesan kontrak yang dimasuki oleh kanak-kanak. Makanya kita akan rujuk law cases ataupun kes undang-undang sebagai rujukan paling utama. Okay. Kita tengok kes yang pertama dulu. Kes yang paling popular kalau kita cakap mengenai kontrak kanak-kanak adalah kes Mohori Bibi melawan Darmodas Gus. Okay. Kes ni andai kata awak belajar undang-undang kontrak, awak belajar legal capacity, tapi awak tak tahu kes Darmodas Gus, makanya memang dianggap awak tidak belajar legal capacity. Sebab ini adalah landmark case ataupun kes paling unggul bila mana awak belajar mengenai capacity. Okay. Fakta kes kita tengok seperti berikut. Okay. Darmodas Gus. Okay. Ada seorang kanak-kanak. Nama dia Darmodas Gus. Okay. Dia adalah seorang kanak-kanak. Dia nak buat satu loan ataupun dia nak buat satu pinjaman kewangan. Okay. Dia kanak-kanak tapi dia nak buat pinjaman kewangan. Apa yang pergi dia buat? Dia pergi jumpa satu ejen. Pergi jumpa ejen. Okay. Makanya bila ejen ni jumpa, dia bincang dan bincang. Ejen tersebut bagilah satu pinjaman berjumlah kepada RM20,000. Okay. Alright. So ejen kata, okay, saya bagi kepada awak RM20,000. Ejen pun bagi dekat Darmodas Gus. Ingat Darmodas Gus ini seorang minor, seorang kanak-kanak. Okay. Seterusnya tengok yang bawah ni. Okay, Darmodas pun balik ke rumah,
mak dia dapat tahu pasal pinjaman tadi. Mak Darmodas ni, dia dapat tahu yang Darmodas ni dah buat pinjaman kewangan dengan ejen tadi. Okey. Dapat tahu Darmodas buat pinjaman. Okey. Apa yang mak dia buat? Mak dia appoint lawyer. Mak dia lantik satu peguam. Mak dia suruh peguam tu buat apa? Mak dia suruh peguam to inform agent about Darmodas minority and to be cautious about the contract. Mak dia minta lawyer tadi untuk inform kepada ejen ni tadi bahawa Darmodas tu adalah seorang kanak-kanak. Okay. Dan mak dia minta ejen tadi supaya berhati-hati dengan kontrak yang dibuat oleh Darmodas dan juga ejen. Okay, mak dia dah pesan dah. Mak dia lantik seorang lawyer. Mak dia cakap kat lawyer tadi, okay, tolong informkan ejen ini yang anak saya Darmodas tu adalah seorang kanak-kanak. Okay. Dan kita minta awak supaya berhati-hati bila buat kontrak dengan Darmodas tadi. Okay. Lawyer tersebut buatlah surat, okay, seperti mana yang mak Darmodas tu minta, dan surat itu dihantar ke ejen ini. Okay. Maknanya ejen tu buat apa? Ejen tadi dapat surat tadi, ejen got the letter. Dia baca surat tadi, okey. Dia baca, oh rupanya Darmodas ni adalah seorang kanak-kanak. Okey, tapi dia buat apa? Dia still proceed dengan kontrak. Dia masih teruskan juga dengan kontrak pinjaman kewangan yang dia buat dengan Darmodas tadi. Even though he knew Darmodas is a minor. Walaupun dia dah tahu yang Darmodas ni adalah seorang kanak-kanak. Walaupun mak Darmodas dah bagi tahu dah melalui surat yang dihantar oleh lawyer tadi yang Darmodas tu seorang kanak-kanak, tapi ejen ini masih teruskan kontrak. Dia tak batalkan. Dia teruskan macam biasa dengan Darmodas. Okay. Kemudian nak jadi cerita beberapa bulan kemudian, 5 bulan kemudian. Okay, apa yang ejen ni buat? Ejen ni nak minta balik, ejen ni nak minta balik untuk Darmodas bayar semula duit yang dipinjam daripada dia. Okay, kan? Ejen wanted to recover the money that Darmodas borrowed from him. So dia nak minta balik duit tadi. Kan dia kata dekat Darmodas, awak dah pinjam RM20,000. Okay. Sekarang ni dah lebih 5 bulan saya nak minta balik duit tadi. Apa yang Darmodas buat? Darmodas refuse to pay back. Darmodas dia tak nak bayar. Tak nak bayar duit tadi. Okay ya. So ejen ni marah, dia bawalah kes ke mahkamah. Sebab dia kata awak dah pinjam duit dekat saya, dah lebih 5 bulan, saya nak minta balik lah. Tapi awak tak nak bayar. Kita bawa kes ke mahkamah. So isu yang berbangkit dalam kes ini adalah whether there was a binding contract between agent and Darmodas Coast since Darmodas is a minor. Adakah wujudnya satu kontrak yang mengikat antara ejen tadi dengan Darmodas Gus, memandangkan Darmodas adalah seorang kanak-kanak. Wujud ataupun tidak satu kontrak yang sah ataupun mengikat antara ejen dengan Darmodas. Sebab Darmodas ni sekarang dia adalah kanak-kanak. Okay. Kes dibawa ke mahkamah. Okay, bila mana bawa ke mahkamah, mahkamah putuskan apa? Mahkamah putuskan, the court held that, mahkamah putuskan, the contract between Darmodas and the agent is void. Mahkamah putuskan bahawa kontrak pinjaman duit antara siapa? Antara Darmodas dan ejen tadi tu adalah void, batal. Kenapa? Since Darmodas is still a minor when a contract is made. Memandangkan Darmodas masih lagi seorang kanak-kanak. Okay. Semasa kontrak dibuat. Mahkamah putuskan. Okay, kita tengok balik.
bila awak buat kontrak ni? Okey, pada tarikh sekian-sekian-sekian. Okey. Pada tarikh sekian-sekian ni Darmodas masih kanak-kanak. Okey. Oleh itu mahkamah kata kontrak antara Darmodas dan ejen tadi batal. Okey, mahkamah cakap apa lagi? The judge rule out that, mahkamah hakim tadi putuskan any contract made with a minor is void. Apa-apa jua kontrak yang dibuat dengan kanak-kanak adalah batal. Okey, batal. Apa jenis kontrak kalau salah satu pihak adalah kanak-kanak, batal. Okey, maksudnya apa? This means that the agent cannot claim back the money that he lent to Darmodas. Ejen tadi tidak boleh menuntut semula duit yang dia pinjamkan kepada Darmodas. Kerana apa? Because the contract is not valid. Kerana kontrak tadi tidak sah. Okay. Tak boleh. Ejen tadi dia dah pinjamkan duit. Dia nak claim balik. Claim. Tak boleh. Kerana apa? Mahkamah kata kerana kontrak yang dimasuki antara ejen dan Darmodas adalah tak sah. So, apa yang kita belajar? Darmodas won the case. Darmodas menang kes tersebut kerana kanak-kanak ataupun orang yang tidak mencapai umur majoriti cannot make any contract. Tidak boleh membuat apa-apa kontrak. So, dalam kes tadi, ejen ini rugilah. Rugi. Sebabnya dia pinjamkan duit kepada Darmodas. Darmodas tu kanak-kanak. Bila dia nak tuntut balik, tak boleh. Disebabkan apa? Kontrak tak sah. Untung Darmodas. Okay, ya. Itu salah satu kes contoh yang kita nak tunjuk bahawa apa-apa kontrak yang dibuat oleh kanak-kanak tidak sah. Okay. Kita masuk lagi satu kes. Kes Tan Hee Juan melawan Teh Boon Kiat tahun 1934. Lebih kurang sama dengan kes Darmodas tadi. Okay, kita tengok fakta kes Tan Hee Juan. Okay. Sama juga. Di sini kita ada seorang kanak-kanak. Okay. Yang merupakan plaintiff dalam kes ini. Nama dia Tan Hee Juan. Okay. Dia seorang kanak-kanak. Okay, ingat. Plaintiff dalam kes ni Tan Hee Juan, dia seorang kanak-kanak. Apa yang dia buat? Okay, Tan Hee Juan ni, kanak-kanak ni, dia jualkan tanah dia. Dia ada tanah, dia jualkan kepada defendant. D ni defendant Okay. Defendant nama dia Teh Boon Kiat. Sorry, typo sikit. Teh Boon Kiat. Defendant dalam kes ni. Teh Boon Kiat ni adalah seorang dewasa. Okay. So, Tan Hee Juan tadi, kanak-kanak tadi, dia jualkan tanah dia kepada Teh Boon Kiat. Yang defendant, seorang dewasa. Okay. So, Teh Boon Kiat ni pun agree to buy the land from plaintiff. Dia bersetuju untuk membeli tanah daripada plaintiff Tan Hee Juan tadi. Okay. The two of them entered into a contract and an agreement was made. Kedua-dua ni tadi, Tan Hee Juan dengan Teh Boon Kiat ini memasuki satu kontrak dan satu perjanjian telah dibuat. Okay. Ni kan dia jual tanah. Okay. Bila mana ada satu perjanjian, dah masuk kontrak ni, Teh Boon Kiat yang nak beli tanah tadi, dia pun buat apa? Dia bayar duit kepada plaintiff. Dia bayarlah. Bayar duit tanah tadi kepada plaintiff. Dia bayar kepada Tan Hee Juan tadi. Okay. Tak lama lepas tu ada seorang wakil. Sebabkan Tan Hee Juan ni adalah kanak-kanak, adalah seorang kita kata macam penjaga ataupun wakil kepada Tan Hee Juan tadi. Ni, representative of Tan Hee Juan. Dia adalah penjaga ataupun wakil kepada Tan Hee Juan. Dia dapat tahu. Okey, dapat tahu yang Tan Hee Juan ni jual tanah kepada Teh Boon Kiat. Kepada dia ni dapat tahu. Okey .
So, apa yang penjaga dia ni buat, apa yang wakil dia ni buat, dia apply to the court, dia mohon kepada mahkamah to set aside the transfer of land ataupun to cancel the agreement. Dia, penjaga ni tadi, wakil ni, dia mohon kepada mahkamah supaya jual beli, kontrak jual beli tanah tadi antara Tan Hee Juan dengan Teh Boon Kiat itu dibatalkan. Okey, dia nak batalkan. Okey ya. Dia kata apa? Kenapa dia nak batalkan? He claimed that the contract is void. Dia berkata kontrak antara Tan Hee Juan dengan Teh Boon Kiat itu adalah batal kerana plaintiff Tan Hee Juan adalah kanak-kanak pada masa dia memindahkan tanah tersebut kepada defendant Teh Boon Kiat. Dia nak cakap yang kontrak jual beli tanah antara Tan Hee Juan, seorang plaintiff tadi, adalah batal kerana pada masa tersebut Tan Hee Juan adalah minor, kanak-kanak, pada masa dia pindahkan tanah tersebut kepada defendant Teh Boon Kiat ini. Okey. So, isu yang berbangkit dalam kes ini adalah whether the agreement was void. Sama ada perjanjian jual beli tanah itu batal ataupun tidak. Dan sama ada whether P had to pay back the money he received from defendant. Sama ada Tan Hee Juan tadi, plaintiff Tan Hee Juan, kanak-kanak tadi tu perlu bayar duit semula. Duit tanah tadi. Duit tanah kepada defendant Teh Boon Kiat itu ataupun tidak. Itu adalah dua isu yang berbangkit dalam kes ini. So, mahkamah cakap apa? The court held that, mahkamah putuskan, the agreement was void. Perjanjian jual beli tanah tadi adalah batal. Okey, batal. Okey. So, mahkamah kata okey, masa Tan Hee Juan kanak-kanak tadi jual tanah kepada Teh Boon Kiat, seorang dewasa tadi, masa dia buat tu Tan Hee Juan adalah kanak-kanak. Makanya perjanjian jual beli tanah itu adalah batal. Okey. So, mahkamah suruh buat apa? Mahkamah ordered the restoration of the land to P. Mahkamah arahkan tanah tadi, tanah yang defendant beli tadi, okay, dipindahkan semula kepada Tan Hee Juan. Bagi balik tanah tu dekat dia, mahkamah kata. Alright. Kemudian, mahkamah kata apa lagi? P did not need to return back defendant's money. Okay, Tan Hee Juan tadi, okay, memandangkan dia dah dapat balik tanah dia, okay, kan dia dapat juga duit jual beli tanah itu, tetapi duit jual beli tanah itu tidak perlu dipulangkan semula kepada defendant. Kiranya Tan Hee Juan dalam kes ni, tanah dia dapat sebab mahkamah arahkan balik supaya tanah itu diberikan kepada dia. Duit yang dia dapat daripada defendant, duit harga defendant beli tanah tadi pun, dia tak perlu pulangkan. Sekiranya Tan Hee Juan ni dia dapat duit dan juga dia dapat tanah tadi. Okay. So, mahkamah kata sebab dia apa? The person who enters a contract, orang yang memasuki kontrak, must have full capacity. Mestilah mempunyai capacity ataupun keupayaan penuh. In terms of age and mind. Dari segi umur dan juga minda. So, bila mana awak nak buat kontrak, make sure pihak yang berkontrak dengan awak ada full capacity. Ada keupayaan penuh. Maksudnya, dia bukan seorang kanak-kanak. Itu yang diputuskan dalam kes Tan Hee Juan melawan Teh Boon Kiat. Okay. So, nampak tak? Dua-dua kes ni, Tan Hee Juan dengan Mohori Bibi, kanak-kanak memang tak boleh buat kontrak. Apa-apa kontrak yang dibuat oleh kanak-kanak adalah batal. Okay, Alright. Okay, kita belajar dah tadi prinsip umum. Ingat. Prinsip umum. Okay, prinsip umum yang kita belajar, kanak-kanak tidak
boleh memasuki kontrak. Okay, itu kita belajar. Okay. Berdasarkan kes Mohori Bibi, Bibi yang kes Darmodas tadi, dan juga kes Tan Hee Juan. Okay, dua kes ni dah highlight dah. Memang kalau buat kontrak dengan kanak-kanak memang batal. Akan tetapi ada exception to the general rule. Ada pengecualian kepada prinsip yang ni tadi. Ada pengecualian dia. Pengecualian bermaksud ada situasi-situasi yang mana kanak-kanak boleh buat kontrak. Okey. Ada 5 situasi. Okey. Yang mana kanak-kanak boleh buat kontrak. Bila mana kanak-kanak buat kontrak, maknanya kontrak itu adalah sah. Okay. Kita tengok situasi yang pertama. Kontrak for necessaries ataupun kontrak untuk keperluan hidup. Okay. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, kontrak for scholarship ataupun kontrak untuk beasiswa. Situasi yang ketiga is kontrak for insurance. Kontrak insurance. Yang keempat, contract of marriage ataupun kontrak perkahwinan. Dan yang terakhir adalah contract under Children and Young Person Employment Act 1966. Kontrak di bawah Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan 1966. So ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 situasi yang mana kanak-kanak boleh buat kontrak. Yang mana kalau kanak-kanak masuk kontrak bawah 5 situasi ini, kontrak itu akan dianggap sah. Okay, ya. Ingat, ini pengecualian bawah prinsip umum. Prinsip umum cakap apa? Kanak-kanak tak boleh memasuki kontrak. Tetapi ada pengecualian bawah 5 situasi ni. So, yang pertama, contract for necessaries. Yang kedua, contract for scholarship. Yang ketiga, contract for insurance. Yang keempat, contract of marriage. Dan yang kelima, contract under Children and Young Person Employment Act 1966. Yang paling detail kita akan tengok nombor 1. So, untuk nombor 2, 3, 4 dan 5 saya tak akan go detail. Saya tak akan pergi secara terperinci lah. Kita akan tengok yang nombor 1 sahaja. Okay. Kita tengok contract for necessaries ataupun kontrak untuk keperluan hidup. Kontrak untuk keperluan hidup ada dinyatakan bawah section mana? Section 69 of Contract Act 1950. Okay. Section 69 Akta Kontrak 1950. So kita baca section dia cakap apa? If a person incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. So, apa translation bahasa Melayu dia? Tafsiran bahasa Melayu dia, kita baca kat sebelah ni. Jika seseorang yang tidak berdaya membuat kontrak, atau sesiapa yang dia terikat di sisi undang-undang untuk menanggung, dibekalkan oleh seorang lain dengan keperluan-keperluan yang sesuai dengan keadaan hidupnya, maka orang yang membekalkan sedemikian berhak diganti bayar dari harta orang yang tidak berdaya itu. So dekat sini, bawah section 69 ni, kita dapat faham, jika seseorang itu tidak berdaya membuat kontrak. Kat sini dia refer kepada kanak-kanak. Kanak-kanak tidak berdaya membuat kontrak. Ingat kanak-kanak. Kemudian dia kata apa? Atau sesiapa yang dia terikat di sisi undang-undang untuk menanggung, dibekalkan oleh seorang lain. Maksudnya dia diberikan oleh seseorang yang lain, seorang yang dewasa,
keperluan-keperluan yang sesuai dengan keadaan hidupnya. Apa-apa barang yang sesuai dengan taraf hidup budak tersebut. Okey. Taraf hidup. Okey. Budak tadi ni. Okey. Maka orang yang membekalkan sedemikian, maka orang dewasa yang bagi barang-barang yang sesuai dengan tahap hidup budak tadi tu berhak diganti bayar. Berhak dibayar. Oleh siapa? Dari harta orang yang tidak berdaya itu. Daripada harta ataupun duit budak ni. So, yang paling simple kita boleh cakap Section 69. Kalau awak seorang kanak-kanak, okay, ada seseorang dewasa yang menanggung awak, dia tanggung dengan bagi awak keperluan-keperluan hidup. Ataupun kita panggil necessary. Okay, yang sesuai dengan gaya hidup awak, makanya awak perlu bayar kepada orang ini. Perlu bayar. Ya, sebab dia kata ni, berhak diganti bayar dari harta orang yang tidak berdaya itu. Awak tak boleh kata awak kanak-kanak dan awak tak perlu bayar. Salah. Bawah Section 69 dah cakap dah. Kalau awak kanak-kanak, ada seorang dewasa yang bagi awak barang-barang keperluan yang sesuai dengan gaya hidup awak, yang sesuai dengan taraf hidup awak, makanya awak, walaupun awak kanak-kanak, awak wajib ataupun perlu untuk membayar orang yang memberikan awak barang-barang tersebut. Dia, keyword dia dekat sini adalah necessary ataupun barang-barang keperluan asas. Okay. Wajib. Dengan syarat orang tu bagi awak barang-barang necessary ataupun barang-barang keperluan asas. Okay. Interpretation of necessary. Kita nak tafsirkan apa barang-barang necessary ni, apa barang-barang keperluan asas ni. Okay, tafsiran dia adalah luas. Mahkamah kata includes not only bare essentials of life. Dia bukan sahaja termasuk barang-barang yang keperluan asas untuk hidup, but also goods and services reasonably necessary to the minor's actual requirement. Dia termasuklah juga barang-barang dan apa-apa servis yang sesuai dengan keperluan kanak-kanak tersebut. Contoh dia, makanan, tempat tinggal, pakaian, servis perubatan dan juga pendidikan. Okay. Bila mana contoh saya dengan awak. Okay, saya seorang dewasa, awak seorang kanak-kanak. Okay, awak tak dimasuk kontrak secara asasnya sebab awak kanak-kanak. Tapi disebabkan saya bagi awak necessary, barang-barang keperluan. Ya, barang-barang keperluan asas. Contoh saya bagi apa? Saya bagi pakaian kepada awak. Saya bagi makanan kepada awak. Benda tu kita consider sebagai necessary, keperluan-keperluan asas. Okay. Bila mana awak dapat barang-barang tu daripada saya seorang yang dewasa ni, awak adalah perlu untuk bayar saya. Okay, ya. Wajib. Siapa cakap? Section 69 cakap. Okay. Wajib kepada awak untuk bayar saya atas barang-barang keperluan tersebut. Okay. Dia kata apa lagi? A minor who made a contract for necessaries. Seorang kanak-kanak yang membuat kontrak untuk barang-barang keperluan asas tadi cannot avoid the contract. Tidak boleh mengelak kontrak tersebut on the ground that he is a minor. Dengan alasan dia seorang kanak-kanak. Contoh macam tadi saya kata saya bagi pakaian dan makanan kepada awak. Satu barang-barang keperluan asas. Awak nak cakap, oh saya tak nak bayar lah miss. Saya tak nak bayar lah puan harga apa baju dengan pakaian ni. Sebab saya kanak-kanak. Saya tak boleh buat kontrak. Tak boleh. Awak kena bayar juga dekat saya. Okay, sebab apa? Sebab apa saya bagi dekat awak ini adalah barang-barang keperluan
asas. Awak tak boleh mengelak dengan cakap awak kanak-kanak, so awak tak nak bayar. Tak boleh. Ya. Tak boleh. Kena bayar. Siapa cakap? Section 69 cakap. Okay, kita tengok kes. Alright. Ada 2 kes. Kita akan masuk kes yang pertama dulu. Kes pertama adalah Government of Malaysia melawan Gucharan Singh. Kes tahun 1971. Kes ini adalah antara kerajaan Malaysia dan juga seorang pelajar bernama Gucharan Singh. Okay. Plaintiff dalam kes ini adalah kerajaan Malaysia. Okay. Defendant adalah Gucharan Singh. Okay. Apa yang terjadi dalam kes Government of Malaysia melawan Gucharan Singh ni? Okay. Plaintiff kerajaan Malaysia tadi give scholarship to defendant. Dia bagi scholarship, bagi biasiswa. Kepada siapa? Kepada defendant yang berjumlah sehingga RM11,500. Dia bagi. Okay, kemudian apa yang berlaku? Scholarship tadi yang plaintiff bagi ni, dia bagi kepada defendant semasa defendant masih lagi seorang kanak-kanak. The scholarship was given to him when he was a minor. Okay, so plaintiff bagi RM11,500 ni kepada defendant semasa defendant masih seorang kanak-kanak. Apa yang berlaku? The defendant has breached the scholarship agreement. Defendant telah kiranya telah melanggar perjanjian biasiswa tadi tu. Okay, so scholarship, kalau awak langgar perjanjian biasiswa, kalau awak melanggar perjanjian biasiswa awak tu dikira batal. Okay. Bila dikira batal, plaintiff tadi, okay, kerajaan Malaysia ni, plaintiff claim back the money. Plaintiff nak claim balik money, duit yang RM11,500 tu daripada defendant, which was spent in educating defendant. Yang mana duit RM11,500 ni plaintiff guna untuk pendidikan defendant. Okay. So disebabkan defendant ni dia dah breach, dia dah langgar kontrak scholarship, makanya plaintiff dia nak tuntut balik duit tadi RM11,500 ni yang dia guna untuk pendidikan defendant. Okay. Defendant bila jadi macam tu, dia tak nak bayar. Do not want to pay the money. Dia tak nak bayar duit RM11,500 tu. Kenapa? Dia kata that since he was a minor when the contract was made, then the contract is void and he did not need to pay. Dia kata macam ni. Okay. Dia kata simple je alasan dia tak nak bayar. Okay. Masa dia buat kontrak scholarship dengan kerajaan Malaysia tu, kontrak beasiswa dengan kerajaan Malaysia tu, dia adalah seorang kanak-kanak. Okay. So dia kata, okay, sebabkan saya pada zaman tu saya adalah seorang kanak-kanak, pada masa saya buat kontrak tersebut saya kanak-kanak, makanya kontrak itu batal. Dia cakap lah, Gucharan Singh ni cakap. Okay, bila dia kata kontrak tu batal, dia tak nak bayar, dia tak perlu bayar duit tadi. Itu alasan yang diberikan oleh Gucharan Singh untuk dia tak nak bayar balik duit yang diberikan oleh plaintiff kepada dia. Dia guna alasan, dia kata dia kanak-kanak pada masa kontrak scholarship tu dibuat. Okay. Makanya kes pun dibawa ke mahkamah. Banyak ni, 11,500 tahun sampai 71. Okay, mahkamah cakap apa? The court held that the contract was void. Mahkamah putuskan kontrak tadi adalah batal. Okay. However, walau bagaimanapun, okay, penting. Ya, however, since the education was necessary, memandangkan pendidikan itu adalah satu keperluan asas, okay, the defendant was liable for repayment of sum spent on him. Defendant adalah bertanggungan ataupun bertanggungjawab untuk pembayaran semula duit yang diberikan kepada dia. Okay, senang je mahkamah kata, okey, kes ni sekarang ni macam ni. Okay, kalau ikutkan kontrak antara kerajaan Malaysia dengan Gucharan Singh ni, defendant ni batal. Kalau diikutkan lah. Okay, sebab Gucharan Singh pada masa kontrak itu dibuat dia kanak-kanak.
Tetapi, tetapi kat sini yang penting. Okay. Kita tengok balik. Duit yang plaintiff bagi, duit yang 11,500 ni, yang kerajaan Malaysia bagi ni, kita guna untuk apa? Okay. Guna untuk pendidikan. Education. Okay. So, mahkamah kata, okay, education ni dah jatuh bawah necessaries. Dah jatuh bawah keperluan asas. Keperluan asas. Okay, Ingat, keperluan asas, Seksyen 69 cakap, kalau seseorang kanak-kanak itu diberikan keperluan asas, makanya dia wajib bayar balik. Itu Seksyen 69 cakap. So, dalam kes ni, mahkamah kata memandangkan duit itu digunakan untuk education, untuk mendidik defendant tadi, dan pendidikan itu jatuh bawah necessaries, makanya defendant ini bertanggungan. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab untuk bayar semula duit yang diberikan kepada dia. So, defendant dalam kes ni, Gucaran sini, dia kena bayar balik kepada kerajaan Malaysia 11,500 tadi. Bayar balik. Sebab apa? Sebab guna untuk pendidikan. Pendidikan jatuh bawah necessaries. So, bawah Seksyen 69 kena bayar balik. Okay. Mahkamah kata apa lagi? The contract become valid. Kontrak itu menjadi sah due to education being a necessaries. Kerana pendidikan adalah salah satu contoh keperluan asas. Makanya kontrak daripada tak sah tadi menjadi sah. Okay. Dan defendant had to pay back the money. Defendant Gucaran Singh tadi kena bayar semula kepada kerajaan Malaysia duit tadi. Disebabkan bahawa Seksyen 69 atau kontrak mengatakan apa-apa keperluan asas yang diberikan oleh seseorang kepada kanak-kanak, maka kanak-kanak itu kena bayar balik. Okay, itu kes Government of Malaysia lawan Gucaran Singh. So, dalam kes ni Gucaran Singh kalah, Government of Malaysia menang. Okay. Alright. Ada lagi satu kes, Nash melawan Inman. Kes tahun 1908. Kes ini berlaku di England. Yang tadi kes tu kat Malaysia, yang ni kat England. Okay. Dia kes ni agak berbeza sikit dengan Government of Malaysia. Okay. Kita tengok beza dia macam mana nanti. Okay. Dalam kes ni, kita ada seorang defendant. Okay, defendant. Nama dia Inman. Dia adalah a minor, seorang kanak-kanak yang sedang belajar di Cambridge University. Okay, so ingat dalam kes ni Inman adalah seorang kanak-kanak. Okay, dia defendant dia defendant dalam kes ni. Dia sedang belajar di Cambridge University. Apa yang dia buat? Dia buat kontrak dengan, he make contract with Nash. Nash ni adalah seorang tukang jahit. Tukang jahit. Okay. Dia buat kontrak apa? Okay. Dia buat kontrak ni pakaian, kontrak baju. Okay, okay. Sebabkan Nash tu tukang jahit, dia minta Inman ni, Nash tu tukang jahit, Inman ni dia minta Nash ni untuk buatkan baju untuk dia. Buat baju. Okay. Kontrak untuk buat baju lah untuk Inman tadi ni. So, Nash tadi, yang tukang jahit tu pun, dia bersetuju untuk membuat kepada Inman 13 fancy waistcoat and other item. Dia setuju untuk dia buat baju dekat Inman tadi 13 pasang waistcoat. Waistcoat ni macam ni. Macam vest tu. Dia bersetuju untuk buat dekat Inman tadi. Okay, dan juga dan jenis-jenis pakaian lain. Okay. Tapi kita kena ingat, dalam fakta kes, dia dah bagi tahu dah. Inman already has other adequate clothes supplied by his father. Inman tadi, kanak-kanak ni, dia dah ada baju yang ataupun pakaian yang mencukupi. Ataupun memadai.
Okey, siapa bagi? Ayah dia bagi. Okey So ingat, Inman dia ni, dia seorang kanak-kanak, dia dah ada baju yang cukup dah. Yang memadai dah. Yang ayah dia bagi, tapi dia pergi buat kontrak dengan Nash. Yang mana Nash ni pun, okey, saya setuju untuk jahit ataupun buat kepada awak 13 fancy waistcoat ni. Vest ni. Okey Alright. So, berbalik kepada Nash. Nash tadi pun dia buat lah 13 pasang waistcoat tadi tu. Okay. Dah siap, dia bagi kepada Inman. Inman ni, bila dia dapat baju tadi, dia buat hal pula. Dia did not want to pay. Dia tak nak bayar. Okay. Kenapa? Dia kata, he claimed that he already has sufficient clothes. Okay. Dia kata, oh saya tak nak bayar. Kenapa? Sebab sekarang ni, saya dah ada baju yang mencukupi dah. Ayah saya dah bagi, ingat tak? Ni ayah dia dah bagi dah baju yang mencukupi untuk dia. So dia kata waistcoat tadi tu, baju yang Nash buat tu, okay, were not necessary, bukan satu keperluan. Dia kata macam tu. Okay So dia nak cakap baju yang saya dia dah cukup dah. So baju yang awak buat, yang Nash tu buat tu, dah bukan satu keperluan dah. Okay. Macam biasalah. Bila Inman ni tak nak bayar, okay, Nash tuntut lah. Okay, he claim money amounted to 145 pounds sterling from Inman as payment. Dia dah buat dah baju kan. So bila dah buat baju dah siap, Inman ni tak nak bayar. Sebab dia kata baju tu bukan keperluan dia. Okay, sebab dia ada baju yang cukup dah yang ayah dia bagi. So, kita bengal lah kan. Dia dah, Nash ni dah buat baju, dah siap dah. Tiba-tiba tak nak bayar. Okay Apa Nash buat? Nash brought the case to the court to claim the payment. Nash bawa kes ini ke mahkamah untuk dituntut bayaran baju tadi daripada Inman. Okay. So, isu yang berbangkit dalam kes ini adalah whether the waistcoat fall under the category of necessary. Adakah baju waistcoat ini jatuh bawah satu keperluan? Dan whether the contract was enforceable under the law. Adakah kontrak itu boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang? Okay. Apa yang mahkamah putuskan? Okay, mahkamah kata apa? Inman is a minor. Inman tadi adalah seorang kanak-kanak and has enough clothes already, dan telah mempunyai pakaian yang cukup. Mahkamah tengok, okey, dia ni kanak-kanak, okey, ayah dia bagi baju dekat dia, dah cukup. Okey So, the contract could not be assumed under necessary. Kontrak itu tidak boleh dikategorikan bawah satu keperluan. Kontrak buat baju waistcoat ini tidak boleh dikategorikan sebagai satu keperluan. So, bila mahkamah kata kontrak itu bukan satu keperluan, makanya kontrak between Nash and Inman were void. Kontrak antara Nash dan Inman adalah terbatal. Okay, bila batal, apa jadi? Nash cannot claim any payment for the waistcoat. Mahkamah memutuskan Nash tidak boleh menuntut apa-apa pembayaran untuk waistcoat tadi. Tak boleh. Yang paling penting awak kena ingat, bila mana kita belajar kontrak for necessaries ni, kontrak bawah satu keperluan hidup ni, dia mestilah satu keperluan hidup yang sesuai dengan keadaan diri awak. Okay kena sesuai dengan keadaan diri awak. Kalau kata awak keadaan hidup awak sesuai pakai macam ni, macam ni lah yang awak patut dapat. Bila pihak lagi satu bagi dekat awak, kena terima seadanya, sebagaimana mengikut kepada keadaan hidup awak. So macam kes Gucharan Singh tadi tu, kerajaan Malaysia boleh claim sebab pendidikan tu jatuh bawah satu necessaries. Okay, dalam kes Nash melawan Inman tadi, memang pakaian kita kategorikan sebagai satu necessary juga. Okay, wajib ada.
untuk keperluan hidup. Tapi pakaian tu kenalah sesuai dengan keadaan hidup dia. Macam tu. Sebab dalam kes Nash ni, ayah dia dah bagi dah baju dekat dia. Dah sesuai dah dengan keadaan hidup dia. Dia pergi buat kontrak dengan Nash. Okay, yang tukang jahit tadi tu. Okay, dia minta baju yang fancy. Baju yang kita kata macam itulah macam gah lah. Kita kata baju yang gah. Okay ya. So, bila jadi macam tu, Nash tadi tu, dia dah baju yang dia buat tu dah tak jatuh bawah necessaries dah. Tak jatuh bawah keperluan dah. Dia jadi macam kehendak. So, mahkamah kata apa? Memandangkan baju tadi tu bukan jatuh bawah necessaries. Okay, sebab Inman dah ada baju yang sesuai yang ayah dia bagi dekat dia. Makanya kontrak antara Nash dengan Inman itu adalah terbatal. Okay, batal. Bila batal, jadi macam mana? Okay, Nash tak boleh tuntut apa-apa daripada Inman tadi. Sebab itu dikira bukan bawah kategori keperluan asas hidup dah. Alright, itu beza kes Nash melawan Inman. Kita kena tengok. Dalam kes Nash melawan Inman ni memang pentingnya kalau bagi apa-apa kat budak tu mesti sesuai dengan keadaan hidup dia. Kalau lebih-lebih, dah tak boleh anggap sebagai keperluan hidup. Okay. Itu untuk kanak-kanak. Macam saya cakap tadi, saya go detail untuk contract for necessaries je. Yang contract for scholarship, insurans, marriage dengan pekerjaan tadi tu, saya takkan go detail. Tapi kita kena ingatlah ada 5 situation yang mana kanak-kanak boleh masuk contract. So, saya tekankan contract for necessaries tu je. Okay ya. Alright. Kita belajar dah. Kanak-kanak adalah golongan pertama yang kita tak boleh buat kontrak. Tetapi tertakluk kepada pengecualian. Okay. Golongan kedua yang tak boleh buat kontrak adalah person of unsound mind. Ataupun orang yang tidak sempurna akal. Ataupun paling senang kita kata orang gila. Tak sempurna akal. So, section mana yang cakap tak boleh buat kontrak dengan orang yang tak sempurna akal? Section 12 of Contract Act 1950. Okay, section ni cakap apa? A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it, he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to effect upon its interest. Okay. Subsection tu cakap apa? Seorang adalah dikatakan berakal sempurna untuk maksud membuat kontrak jika pada masa dia membuat kontrak itu, dia berkeupayaan memahami kontrak yang dibuatnya dan berkeupayaan membuat pertimbangan yang rasional terhadap kesan atas pertimbangannya. So, bila mana orang itu, section 12 subsection 1 ni, dia nak cakap orang itu berakal sempurna. Okay, orang itu tidak gila, dia berakal sempurna bila mana dia berkeupayaan memahami kontrak yang dibuatnya dan berkeupayaan membuat pertimbangan yang rasional terhadap kesan atas pertimbangannya. Okay, itu bawah section 12 subsection 1. Okay, section 12 subsection 2 cakap apa? A person who is usually of unsound mind but occasionally of unsound mind may make a contract when he is of unsound mind. Dia kata apa? Seseorang yang lazimnya tidak berakal sempurna. Okay. Seseorang yang selalunya tak akal sempurna. Dia selalunya dia gila. Tetapi sekali-sekala berakal sempurna. Tapi kadang-kadang dia okey. Okay, ya? Selalunya dia tak okey. Tapi kadang-kadang dia okey. Dia boleh membuat kontrak pada masa dia berakal sempurna. Orang tadi tu boleh buat kontrak pada mana dia okey. Dia berakal sempurna. Ya, majoriti ni selalunya dia tak okey. Tapi kadang-kadang dia okey. Pada masa dia okey tu dia boleh buat kontrak. Itu bawah section 12 subsection 2. Okey, 12 subsection 3 cakap apa? A person who is usually of sound mind, orang yang selalunya okey,
but occasionally of unsound mind, dan may not make a contract when he is of unsound mind. Dia kata apa? Seseorang yang lazimnya berakal sempurna, selalunya dia okey, majority of the time dia okey. Tetapi sekali-sekala tidak berakal sempurna, tapi kadang-kadang dia tak okey. Okey ya. Tak boleh membuat kontrak apabila dia tidak berakal sempurna. Dia tak boleh buat kontrak pada masa dia tak okey tersebut. Section 2 dengan 3 ni lebih kurang je dia punya tu. Okey ya. Alright, itu bila mana kita kata orang yang tidak berakal sempurna tidak boleh membuat kontrak. Okey, tengok contoh. Okey. Apa dia kata kat sini? Okey. A patient in a mental hospital, satu pesakit di hospital mental, who is at interval of unsound mind. Pada kadang-kadangnya dia sempurna akal, dia tak gila. Dia satu pesakit di hospital mental, tapi kadang-kadang dia okey. Okey ya. Dia datang, dia punya waras itu may contract during those interval. Dia boleh membuat kontrak pada masa dia waras tersebut. Okey. A sane man, satu lelaki yang waras, okey, who is delirious from fever, yang mana dia terkena sawan semasa demam, or who is so drunk, dan pada masa dia sangat mabuk, that he cannot understand the terms of the contract, yang mana keadaan dia sawan atau mabuk itu membuatkan dia tidak boleh memahami terma kontrak, or form a rational judgment, ataupun membentuk satu penghakiman yang rasional as to its effect on his interest, cannot contract while such delirium or drunkenness last. Dia nak cakap yang illustration B ni, selalunya lelaki itu lelaki yang waras, tapi kadang-kadang dia mabuk. Bila dia mabuk tu, dia hilang dia punya pertimbangan rasional itu, dan dia tak boleh membuat satu pertimbangan yang rasional, maka dia tidak boleh berkontrak pada masa dia mabuk tersebut, pada masa dia hilang dia punya rasional tu. Okey ya. Dan yang ketiga, the contract is voidable at the option of unsound person. Okay, kontrak itu boleh batal pada pilihan orang yang tidak sempurna akal tersebut. Okey. Kita tengok satu kes berkaitan dengan orang yang tidak sempurna akal. Okey, kes dia adalah kes Matthews melawan Baxter tahun 1873. Okey, dalam kes Matthew melawan Baxter ni, okey, alright, ada satu defendant. Okey, defendant apa dia buat? Dia agreed to buy plaintiff land and house. Dia bersetuju untuk membeli rumah dan tanah plaintiff. Ni rumah dengan tanah plaintiff. Tapi pada masa dia setuju untuk beli rumah dan tanah plaintiff ni, dia made his consent in the state of intoxication. Dia bersetuju dalam keadaan dia sedang mabuk. Okey ya. Alright. So, ingat, defendant dia bersetuju untuk beli rumah dan tanah plaintiff, tapi pada masa dia bersetuju tu, dia bagi persetujuan tu, dia dalam keadaan intoxication, dalam keadaan mabuk. Okay. Apa yang berlaku lepas tu? Upon realizing he was intoxicated, dia sedar, tak lama lepas tu dia sedar dia mabuk. Dia sedar yang dia mabuk, dia buat apa? The defendant confirm his agreement to buy the land and the house. Dia masih lagi bersetuju untuk bagi persetujuan beli tanah dan rumah tersebut. Okay, dia pelik sikit. Dia mabuk and dia sedar dia mabuk. Okay, Dia realize yang dia tengah mabuk. Dia masih lagi confirm. Okay, boleh. Dia bagi dia punya persetujuan untuk beli tanah dan rumah tersebut. Okay. Alright, tak lama lepas tu, after that, the defendant change his mind. He did not want to buy the land and the house. Tak lama lepas tu, dia tukar pula fikiran dia. Dia kata dia tak nak beli. Tak jadi beli. Rumah dengan tanah tadi. Okay. So, bilanya plaintiff tu, dia marah lah.
Awak dah janji nak beli rumah ni kan. Lepas awak sedar awak mabuk pun, awak masih confirm kata awak nak beli rumah ni. Sekarang ni tak jadi beli pula. So, mahkamah putuskan apa? The court held that a valid contract is formed. Satu kontrak yang sah telah wujud as soon as the defendant express his consent when he is aware of his intoxication. Mahkamah katakan satu kontrak yang sah telah pun wujud sebaik sahaja defendant menyatakan persetujuannya walaupun pada masa dia tahu yang dia mabuk tersebut. Dia tahu dia mabuk, tapi dia still bagi persetujuan juga. Mahkamah kata dekat situ dah sah dah kontrak. Therefore, he is bound to fulfill his promise to buy the plaintiff house and land. Oleh itu, dia tertakluk untuk memenuhi janji untuk membeli rumah dan tanah plaintiff. Itu kes Matthews melawan Baxter. So, ingat, orang yang selalunya dia waras. Pada masa kontrak itu, dia tak waras. Tapi dia sedar yang dia tengah mabuk pada masa tu, dia masih lagi bagi dia punya persetujuan. So, mahkamah kata pada saat yang dia sedar yang dia mabuk, yang dia bagi persetujuan dia juga, mahkamah kata satu kontrak yang sah dah terbentuk di situ. Dan oleh itu, defendant tadi ni adalah terikat untuk beli tanah dan rumah plaintiff tadi. Dalam kes Matthews melawan Baxter. Alright. Habis untuk legal capacity. So, dalam legal capacity, kita belajar bawah section 10 dan 11. Bila mana awak nak buat kontrak, pastikan pihak-pihak tu layak untuk membuat kontrak. Ada keupayaan untuk membuat kontrak. Section 11 ada 3 kategori kumpulan yang mana tidak boleh buat kontrak. Iaitu kanak-kanak, orang yang tidak sempurna akal dan juga orang yang tidak dihalang oleh apa-apa undang-undang untuk buat kontrak. Yang paling penting kita akan tengok kanak-kanak lah. Kanak-kanak kita belajar prinsip umum tak boleh buat kontrak. Kalau buat, batal. Kes Mohori Bibi dengan kes Tan Hijuan. Tapi ada pengecualian kepada prinsip umum yang kata kanak-kanak tak boleh buat kontrak tadi. Ada 5 situasi yang kata kanak-kanak boleh buat kontrak. So, situasi yang kita kena ingat adalah bawah section 69. Yang mana kontrak untuk keperluan. Bila mana kontrak itu untuk keperluan, kita bagikan satu keperluan hidup yang sesuai kepada kanak-kanak tersebut, makanya kanak-kanak itu wajib bayar semula harga barang tersebut kepada orang yang bekalkan keperluan hidup itu kepada dia. Contoh kes adalah kes Government of Malaysia melawan Gujaransi dengan kes Nash melawan Inman. Kes Nash melawan Inman penting. Yang mana barang-barang keperluan hidup tu mestilah sesuai dengan taraf hidup budak tersebut. Kalau jatuh bawah necessary, kalau barang-barang itu jatuh bawah keperluan asas hidup, maka memang budak itu kena bayar kepada orang yang bekalkan barang tersebut kepada dia. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan orang yang tidak berakal sempurna. Awak boleh tengok section 12. Dia ada bagi tahu beberapa keadaan yang mana orang sempurna akal, dia boleh membuat satu keputusan yang rasional terhadap penghakiman dia. Dan mana orang itu ada situasi-situasi yang mana dia tak sempurna akal, tapi kadang-kadang dia sempurna akal. Dia boleh buat kontrak pada masa dia sempurna akal tersebut. Dan orang-orang yang sempurna akal, tapi kadang-kadang dia tak sempurna akal, dia tak boleh buat kontrak pada mana masa dia tak sempurna akal. Awak boleh tengoklah section 12. Ada bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Saya dah masukkan dalam slide tadi. Contoh kes adalah kes Matthew melawan Baxter. Alright. Seterusnya kita tengok intention to create legal relations. Niat untuk mewujudkan hubungan di sisi undang-undang. Bila mana awak nak buat kontrak, kena ada niat untuk mewujudkan hubungan di sisi undang-undang. Ini adalah salah satu elemen lagi yang perlu dibuktikan bila mana awak buat kontrak.
kena ada intention ataupun niat. Okey, kita tengok. Apa maksud dia? Intention to create legal relation, niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang, bermaksud the willingness of each party, kesediaan setiap pihak untuk apa? To adhere to any legal effect, untuk menerima kesan dari segi undang-undang. If any party fails to carry out its contract, sekiranya mana-mana pihak gagal untuk melaksanakan kontraknya. Itu maksud intention to create legal relation. Okey ya. Maksudnya kesediaan setiap pihak untuk terima kesan dari segi undang-undang sekiranya mana-mana pihak gagal untuk melaksanakan kontrak. Itu maksud intention to create legal relation. Kesan untuk ataupun niat untuk mewujudkan hubungan dari segi undang-undang. Okey, kita tengok. Contract Act 1950 atau Kontrak 1950 is silent regarding the intention to create legal relation. Adalah diam berkenaan dengan niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang. So maksudnya kalau awak buka Akta Kontrak 1950 tu, daripada page pertama sampai page terakhir Akta Kontrak tu memang dia tak cakap apa-apa berkenaan dengan intention to create legal relation. Okay. So macam mana kita nak tahu? Kita akan tengok case law, case undang-undang. Okay. However, the case law stipulates the necessity of intention to create a legal relation as an element of a valid contract. Okay. Walaupun Akta Kontrak 1950 tak cakap apa-apa mengenai niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang, tetapi kes-kes undang-undang, kes-kes yang diputuskan di mahkamah telah membuktikan, kes-kes yang diputuskan di mahkamah telah membuktikan keperluan adanya satu niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang sebagai salah satu elemen dalam kontrak yang sah. Kena ada. Walaupun Akta Kontrak tak cakap apa-apa pasal niat, tapi kes undang-undang, kes yang diputuskan di mahkamah, dia dah buktikan perlunya ada satu niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang sebagai salah satu elemen dalam satu kontrak yang sah. Okay. Kemudian kita tengok lagi. To determine whether an intention to create a legal intention is needed or not, untuk menentukan sama ada satu niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang adalah perlu ataupun tidak, kena buat apa? We need to identify the agreement between the contracting parties. Kita perlu untuk kenal pasti perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Kita kena tengok jenis perjanjian yang macam mana antara dua-dua pihak ni. Okay, kita tengok. Okay. Intention to create legal relation, niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang. Macam kita cakap tadi, kita kena tengok, kita kena determine the type of agreements. Kita kena tentukan apa jenis perjanjian antara contracting parties, antara pihak-pihak yang berkontrak. Okay. Ada dua jenis agreement. Ada two types of agreement. Yang pertama, business agreement ataupun perjanjian perniagaan. Yang kedua, kita ada social, domestic and family agreement. Perjanjian sosial, domestik dan keluarga. Ini adalah dua jenis agreement ataupun dua jenis perjanjian. Okay, yang kita boleh kenal pasti. Okay, kemudian kita tengok. Okay, kita tengok business agreement dulu. Okay, business agreement dia cakap macam mana? In business agreement, dalam satu perjanjian perniagaan, the presumption is that adalah wujudnya satu anggapan the parties intend legal consequences unless stated otherwise. Okay, dalam satu perjanjian perniagaan, wujudnya anggapan, presumption anggapan bahawa pihak-pihak yang berkontrak, okay,
intend legal consequences. Okay. Berniat untuk mewujudkan kesan undang-undang, melainkan dinyatakan sebaliknya. Okay. So, bawah business agreement, okay, kalau cakap je pasal, kalau kita tengok je, agreement dia tu, perjanjian dia tu adalah berbentuk bisnes. Secara asasnya kita akan cakap ada intention to create legal relation. Ada niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang. Okay, ya? Untuk business agreement. Kalau kita tengok je, jenis agreement dia tu business agreement, maka secara asasnya kita boleh cakap ada niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang. Melainkan dinyatakan sebaliknya. Unless stated otherwise. Kalau ada dalam tu cakap kami tak berniat untuk mewujudkan undang-undang, baru okey. Okay, ya? So, apa yang kita belajar? The parties have clearly stated in any clause that they have no intention to create legal relation. Okay, macam kita belajar, business agreement memang secara asasnya ada niat untuk menghasilkan ataupun membuat satu hubungan undang-undang. Melainkan dinyatakan sebaliknya. Melainkan dinyatakan sebalik tu, maksud macam mana? Memang pihak tu dah cakap secara clear dalam kontrak yang diorang tak nak buat legal relation. Kalau macam ni baru kita boleh assume tak ada niat. Okay, kita tengok contoh. Okay. Kes Rose and Franco melawan J.R. Crompton and Bruce Limited. Okay. Kes ni, okay, ada satu appellant. Appellant ni bahasa Melayu dia perayu. Responden. Okay. Apa yang berlaku dalam kes ni, kes Rose and Franco melawan J.R. Crompton and Bruce Limited ni, okay, appellant perayu ni, okay, dia masuk satu agreement to supply goods dengan responden. Dia memasuki satu kontrak untuk membekalkan barang-barang dengan responden tadi ni. Okay, ya. Ingat, appellant buat satu kontrak untuk supply goods ni barangan dengan responden. Okay. Dalam kontrak tadi tu, dalam perjanjian tadi tu, dia dah tulis dah, the agreement stated that it shall not be subject to legal jurisdiction in the courts of United States. Yang mana dalam kontrak tu dah tulis, okay, bisnes ni, perjanjian perniagaan ini tidak akan shall not subject to legal jurisdiction, tidak akan tertakluk kepada bidang kuasa undang-undang di Mahkamah Amerika Syarikat. Dah tulis dah dalam agreement ni. Okay, secara clear dah tulis, perjanjian ni tak akan tertakluk kepada undang-undang di Mahkamah United States Amerika Syarikat. Okay. Kemudian apa jadi? On 1919, pada tahun 1919, the respondent receive order from appellant. Okay, responden tadi ni, dia dapat satu order, satu tempahan lah daripada appellant. But they fail to fulfill the request. Mereka gagal untuk penuhi order tadi tu. Okay, ya. Itu pesanan tadi tu. So, bila sekarang ni, responden ni, dia gagal untuk supply barang. Okay. Appellant ni dia marah. Okay, ya. Sebab barang tak dapat. Dia dah order tapi barang tak dapat. Okay, apa yang dia buat? The appellant sued respondent for non-delivery of goods. Appellant tadi menyaman responden kerana ketidakserahan ataupun kegagalan untuk serah barang. Sebab dia dah order tapi responden tu tak supply barang, so dia saman lah, okay, for non-delivery of goods, tidak serah barang. Okay. Apa yang berlaku? Okay, kita tengok. Okay, kes dibawa ke mahkamah lah seperti biasa.
Ya. Okey. Mahkamah kata apa? The court held that. Mahkamah memutuskan though was based on commercial agreement. Okay, walaupun kita tengok, perjanjian tadi ni, agreement tadi ni, antara responden dengan appellant ni adalah satu business agreement. Business agreement. So, business agreement, kita kata apa? Secara asasnya ada intention to create legal relation. Ingat kalau business agreement secara asasnya ada niat untuk buat satu hubungan undang-undang. Tapi dalam kes ni, mahkamah kata apa? Though was based on commercial agreement, the respondent tadi ni managed to prove that, berjaya untuk buktikan bahawa both parties have no intention to create legal relation based on the clause in the agreement. Mahkamah kata walaupun kita tengok secara asasnya, ini adalah satu business agreement, adalah satu perjanjian perniagaan, tapi responden ni dia berjaya buktikan yang ini bukan, yang mana business agreement ini tidak ada niat untuk menghasilkan satu hubungan di sisi undang-undang. Responden berjaya buktikan kepada mahkamah, dia kata memang kami adalah satu business agreement, kami nak buat satu perjanjian perniagaan, tapi clause ni, yang ni, ingat tak yang ni? Clause ni berjaya buktikan bahawa pihak-pihak tak ada niat untuk wujudkan hubungan undang-undang. Sebab dia kata apa? Shall not be subject to legal jurisdiction in the courts of United States. So, clause ni tadi ni, clause ni berjaya jadi bukti bahawa kami tak nak ada niat untuk wujudkan hubungan undang-undang, walaupun kami adalah satu business agreement. Sebabkan clause ni tadi. Clause ni. Right. So, mahkamah kata apa? The said agreement was not legally binding. Perjanjian itu tidak sah ataupun tidak mengikat because it lacked the element of intention to create legal relation. Kerana kurangnya elemen niat untuk mewujudkan satu hubungan undang-undang. Nampak tak dalam kes ni, walaupun kita belajar business agreement, dalam business agreement, secara asasnya business agreement, kalau kita cakap pasal business agreement, automatik ada niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang. Tapi kalau pihak-pihak dalam tu dah cakap secara clear, secara jelas yang kami tak nak mewujudkan hubungan undang-undang, maka tidak ada niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang. Sama macam apa yang berlaku dalam kes Rose and Franco melawan J.R. Crompton ni. Walaupun mereka adalah satu, mereka telah membuat satu business agreement, tetapi clause ini berjaya buktikan yang mereka tak ada niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang. Kita tengok agreement jenis yang kedua, iaitu Social, Domestic and Family Agreement. Perjanjian sosial, domestik dan keluarga. Alright. Untuk jenis ni, untuk perjanjian jenis sosial, domestik dan keluarga ni, dia kata apa? In such agreement, dalam perjanjian jenis macam ni, the parties are presumed, pihak-pihak adalah dianggap not to have intended legal relation. Dianggap tidak ada niat. Tak ada niat untuk wujudkan hubungan undang-undang. Ingat, perjanjian jenis sosial, domestik dan keluarga, mahkamah akan anggap tak ada niat untuk wujudkan hubungan undang-undang. Kes dia Balfour melawan Balfour. Kita akan tengok lepas ni. Akan tetapi,
However, the presumption is rebuttable. Anggapan ini boleh dipatahkan based on circumstances of each case, berdasarkan berdasarkan keadaan kes. Kes merit melawan merit. So secara asasnya, bawah social domestic and family agreement ni, okay, bila mana ada je agreement jenis social domestic dan family dan keluarga, mahkamah akan cakap dah, okay, yang ni agreement macam ni tak ada niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang. Okay. Kes Balfour melawan Balfour. Tapi anggapan yang kata tak ada niat tadi tu boleh dipatahkan. Boleh jadi adanya niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang, walaupun dia adalah agreement social domestic and family. Sebab kita belajar, kalau social domestic dan family tak ada hubungan, tak ada niat. Okay. Tapi boleh dipatahkan, kita boleh ribat, kita boleh bangkang anggapan tadi tu. Kita boleh cakap yang perjanjian jenis social domestic dan family juga ada niat, bergantung kepada fakta kes. Okay. Kes dia merit melawan merit. Okay. Kita tengok. Okay. Dalam kes yang pertama, Balfour melawan Balfour. Okay. Alright. Apa yang berlaku dalam kes ni? Okay. Ada seorang husband, seorang suami. Suami ni adalah defendant dalam kes Balfour melawan Balfour ni. Okay. Dia adalah seorang pegawai kerajaan yang yang bekerja di Ceylon di India. Okay, husband ni, okay, dia adalah seorang pegawai kerajaan yang bekerja di Ceylon. Ceylon ni di India. Okay, apa yang dia buat? He promised to pay the plaintiff. Dia janji untuk bayar kepada plaintiff. Plaintiff dalam kes ni isteri dia, wife, a monthly allowance as maintenance. Allowance bulanan sebagai perbelanjaan. So husband ni, dia defendant dalam kes ni. Dia bekerja di Ceylon. Dia dah janji dengan isteri dia. Dia kata dia nak bayar allowance bulanan sebagai perbelanjaan lah. Okay, dia janji dah dengan isteri dia perbelanjaan. Isteri dia plaintiff Tapi apa yang berlaku? The husband later did not pay the wife as he promised. Okay, husband tadi ni dia tak bayar isteri dia duit allowance bulanan tu. Allowance bulanan seperti mana yang dia janjikan. Okay. So bila isteri dia ni tak dapat duit, dan seperti mana yang husband dia, seperti mana yang suami dia janjikan, apa yang isteri dia buat? The wife then sued the husband for breach of promise. Isteri dia saman suami atas alasan pecah kontrak ataupun mungkir perjanjian. Okay. Apa yang mahkamah putuskan? Okay, mahkamah putuskan apa? The court held that, mahkamah putuskan, there was no enforceable agreement. Tidak ada satu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan. Kenapa? Because the agreement was based on domestic agreement. Kerana perjanjian tadi, perjanjian yang suami dia nak bagi duit kepada isteri dia, allowance bulanan tadi tu hanyalah berdasarkan domestic agreement. Kita belajar kalau perjanjian jenis social, domestic dan family tak ada niat untuk wujudkan hubungan undang-undang. So, mahkamah kata dalam kes ni disebabkan dia adalah satu domestic agreement, makanya tidak ada enforceable agreement. Tidak ada satu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan. Okay. Apa mahkamah kata lagi? There was no evidence that both the parties have intended to create legal relation. Tidak ada bukti dalam kes ni yang menunjukkan bahawa kedua-dua pihak ni, isteri dan suami ni,
ada niat untuk membuat satu hubungan undang-undang. Okay. Oleh itu, the wife cannot claim the money from the husband. Isteri ini tadi tak boleh tuntut duit allowance bulanan daripada suaminya. Kerana ini adalah satu perjanjian domestik. Yang mana kita belajar dalam perjanjian domestik tak ada niat untuk wujudkan hubungan undang-undang. Okay. Berbeza pula dengan kes merit melawan merit. Okay. Ingat tak saya cakap kalau domestic social dan family agreement ni, kita cakap tak ada niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang, tapi anggapan ini boleh dipatahkan berdasarkan fakta kes. Maknanya nak cakap dalam perjanjian jenis social domestic dan agreement pun boleh ada niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang. Itu yang berlaku dalam kes merit melawan merit. Okay. Kes merit melawan merit ni, okay, fakta kes dia, okay, ada satu rumah, okay, matrimonial home. Matrimonial home ni selalunya rumah yang kita duduk sebagai satu pasangan suami isteri. Okay, ya. So ada satu rumah ni, rumah ini diletakkan di bawah nama husband and wife. Diletakkan di bawah nama isteri dan suami. Apa yang berlaku dalam kes ni, defendant dia, husband dia, suami dalam kes ni, he left the matrimonial home. Dia keluar daripada rumah ni. Keluar daripada rumah sebab dia nak duduk dengan perempuan lain. Okay. Bila dia keluar dari rumah, sekarang ni rumah ni masih lagi nama dia dengan nama isteri dia, tapi dia keluar daripada rumah tersebut. Okay, ya? Maksudnya rumah ni still ada hutang. Okay, apa yang dia buat? He agreed to pay certain amount of money every month. Okay, dia cakap dekat isteri dia plaintiff dalam kes ni. Okay, dia cakap, okay, saya keluar daripada rumah ni, tapi saya akan bayar amount setiap bulan. Okay, ya? Kata saya akan bayarlah duit rumah ni setiap bulan. Okay. Dan mana isteri dia ni akan bayar the mortgage payment. Isteri dia akan bayar duit gadaian. Okay, ya, mortgage. So hutang ni, husband cakap saya bayar ikut bulanan. Okay, amount yang ditetapkan ikut bulan-bulan. Baki dia tu wife dia ni akan bayar. Baki hutang isteri akan bayar. Akan kira rangsaikan. Okay, dia cakap macam tu. Okay, eh? So dia kata lagi, husband dia ni cakap, okay, he promised to transfer the house to plaintiff once payment has completed. Okay, husband dia cakap, husband dia dah janji. Dia kata, okay, kalau kita dah settle bayar rumah ni, okay, saya akan pindahkan hak milik rumah ini kepada awak, kepada isteri. Dia janji. Husband ni janji, dia kata, okay, kalau kita dah settle bayar rumah ni tadi, okay, saya akan pindahkan hak milik rumah kepada isteri. Dia dah janji dah. Kiranya nanti lepas habis bayar, rumah ni nama isteri dia sahaja, bukan nama dia. Okay, ya. So, agreement was recorded in writing. Satu perjanjian telah dibuat secara bertulis. Apa yang husband dia cakap tadi ni, kita isteri dia record dalam bentuk bertulis. Okay. Nak je janjikan cerita, okay, lepas dah bayar, dah settle dah rumah dah tak ada hutang, husband dia, suami dia tadi refuse to transfer the house to plaintiff. Dia tak nak bayar rumah, bukan tak nak bayar, tak nak transfer, tak nak pindahkan rumah itu kepada plaintiff after the payment has complete. Selepas pembayaran selesai. So bila dah settle hutang, suami dia pula perangai pula, dia tak jadi pindahkan. Tak jadi pindahkan rumah kepada wife dia. Okay. So wife dia, sebab dia ingat tadi, dia kata kalau habis bayar, husband dia, isteri dia nak serahkan rumah tu kepada dia.
So sekarang ni tak jadi, husband dia buat perangai balik, dia bawa kes ke mahkamah. Okay, mahkamah kata apa? The court held that. Mahkamah putuskan based on the circumstances of the parties, berdasarkan hal-hal keadaan kes ataupun situasi pihak-pihak yang terlibat, the parties had intended to create a legal relation. Pihak-pihak berniat untuk mewujudkan satu hubungan di sisi undang-undang. When they had put the agreement in writing. Bila mana isteri dia tu buat perjanjian bertulis. Okay, walaupun kalau kita tengok secara asasnya, kes ni adalah perjanjian domestik, keluarga dan sosial. Yang mana kalau perjanjian domestik, keluarga dan sosial, kita boleh anggap tak ada niat untuk mewujudkan undang-undang. Tapi disebabkan adanya pre-court bertulis, okay, mahkamah kata ada niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang. Okay. So mahkamah kata apa lagi? The court ruled out that there is in intention to create a legal relation. Adanya niat ataupun niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang. Makanya the house should be transferred to the plaintiff, the wife. Makanya rumah itu seharusnya dipindahkan kepada plaintiff sebagai isteri itu tadi. Okay, ingat. Tu beza kes Balfour melawan Balfour dengan Merritt melawan Merritt. Dalam kes Balfour ni, mahkamah kata tak ada niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang. Disebabkan ini adalah satu perjanjian sosial, domestik dan family. Okay. Tapi dalam kes Merritt melawan Merritt, okay, walaupun ini adalah satu perjanjian sosial, domestik dan family, tapi disebabkan ada rekod bertulis, okay, antara defendant dengan plaintiff, maka mahkamah kata ini adalah satu kes yang mana ada niat untuk menghasilkan legal relation. Adanya satu niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang. Bila mana adanya rekod bertulis ni. Okay. Ada lagi satu kes, Jones melawan Padwetton. Kes tahun 1999. Okay, lebih kurang sama. Kes ni juga melibatkan Social Domestic and Family Agreement, perjanjian jenis sosial, domestik dan keluarga. Kerana kes ni adalah melibatkan seorang ibu dan seorang anak perempuan. So, apa yang berlaku dalam kes ni? Alright. Dalam kes ni, seorang ibu tadi, mak tadi tu, dia promise to pay her daughter a monthly allowance. Okay, dia janji dengan anak dia, dia akan bayar elang bulanan. Okay, dengan syarat, if the daughter gave up her work in United States and study law in England. Okay. Dia buat deal dengan anak dia. Dia buat perjanjian dengan anak dia. Dia kata, okay, saya akan bayar, mak akan bayar elang bulanan. Kalau anak dia ni sanggup berhenti kerja sekarang yang dekat United States, pindah ke England untuk belajar law. Untuk belajar law. Itu perjanjian yang mak dia buat dengan anak dia. Okay, kalau kata you berhenti kerja sekarang ni dekat United States, kerja dekat Amerika, berhenti sekarang, belajar law dekat England, mak akan bagi elang bulanan. Okay, itu yang mak dia janji. So, anak dia ni pun ikut cakap mak dia, berhenti kerja, belajar law dekat England. Mak dia pun bagi elang bulanan. Okay, apa yang berlaku lepas tu? Mother later bought a house. Okay. Tak lama lepas tu, mak dia beli sebuah rumah di England. Okay. Dan instead of giving allowance, okay, lepas mak dia beli rumah tu, kan mak dia janji dulu nak bagi elang kan, elang bulanan. Tapi lepas mak dia beli rumah tu, mak dia tak bagi elang dah. Okay, dia bagi rumah ni dekat anak dia. Okay. Dan she let her daughter take the money from the other tenants. Okay. Mak dia beli rumah ni, mak dia kata dekat anak dia, okay, sekarang ni mak dah tak bagi elang bulanan. Okay. Ambil rumah ni, okay, duduk dengan penyewa lain. Okay. Duit sewa daripada penyewa lain tu, jadikan tu sebagai elang. Gantikan sebagai elang. Okay, itu yang berlaku dalam kes ni. Okay. Seterusnya, in 1967, pada tahun 1967, the mother and daughter had a fight. Okay, mak dengan anak ni bergaduh. Okay, gaduh. And the mother claimed the house back. Okay, mak dia ni, sebab gaduh dengan anak dia, mak dia tuntut balik rumah ni. Okay, mak dia kata apa? The mother claimed that the agreement was not based on intention to create legal relation. Mak dia kata, mak dia nak tuntut balik rumah ni.
Mak dia kata memang rumah ni mak dia bagi dekat anak dia, tapi sekarang ni sebab dah gaduh, mak dia nak tuntut balik rumah tersebut. Mak dia kata kenapa dia nak tuntut pada masa mak dia bagi rumah ni dekat anak dia. Mak dia kata tidak ada niat untuk menghasilkan satu hubungan undang-undang. The agreement was not based on intention to create legal relation. Okay. So anak dia tak puas hati lah sebab mak dia dah bagi rumah dekat dia. Tiba-tiba gaduh, mak dia nak tuntut balik rumah tu. Okay. Bawa kes ke mahkamah. Mahkamah cakap apa? Mahkamah putuskan, the court held that there was no legal intention to create legal relation between the mother and the daughter. Mahkamah putuskan tidak ada niat untuk menghasilkan satu hubungan undang-undang antara ibu dan anak. Okay. So mahkamah kata okey, sebabkan kes ni antara ibu dan anak perempuan dia. Ini adalah kes social, domestic and family agreement. So bila jadi social, domestic and family agreement, tak ada niat untuk mewujudkan hubungan dari segi undang-undang. Okay. So mak dia dapat apa? The mother had been given back the possession of the house. Mak dia dapat balik rumah ni. Diberikan semula kepada mak dia. Untung mak dia. Okay. Alright. And last kali kita tengok elemen yang terakhir untuk kelas kali ini, certainty ataupun kepastian. Bila mana awak buat satu kontrak, selain daripada ada offer, acceptance, ada capacity, ada intention, elemen seterusnya kena ada certainty ataupun kepastian. Okay, kita tengok macam mana. Okay. Certainty is another element in a formation of contract. Kepastian, unsur kepastian adalah salah satu elemen lain dalam pembentukan kontrak. An agreement may be void. Satu perjanjian boleh jadi batal jika mana terma-terma bawah kontrak itu bersifat tidak pasti. Okay, tidak ada kepastian. Okay, bila mana awak buat satu kontrak tu, kalau awak tengok dia punya terma-terma dia punya syarat-syarat kontrak tu tak tetap, ada unsur ketidakpastian. Unsur ketidakpastian, makanya kontrak itu boleh jadi batal. Okey. Kita tengok, okey, section mana yang cakap? Okey, section 30 Contract Act 1950. Dia kata apa? Agreements the meaning of which is not or capable of being made certain are void. Okay, dia kata apa? Perjanjian-perjanjian yang mana maknanya tidak tentu atau tidak boleh ditentukan adalah batal. Tu yang tertakluk bawah Section 30 Contract Act 1950. Kita tengok contoh. Contoh yang pertama. Illustration A. A agrees to sell to B 100 tons of oil. Okay. A bersetuju untuk menjual kepada B 100 tan minyak. Okey. 100 tan minyak A nak jual kepada B. Tapi dia kata apa? There is nothing whatever to show that kind of oil was intended. Okey. Minyak tadi yang dia nak jual ni tak pasti jenis apa. Minyak masak ke, minyak kelapa sawit ke, minyak jagung ke, minyak tanah ke, tak pasti. Dia kata dia nak jual 100 tan minyak je. Tapi jenis apa tak ada, tak bagi tahu. Okey ya. Maka agreement itu adalah batal for uncertainty. The agreement is void for uncertainty. Batal tak sah. Sebab tak tahu jenis minyak apa. Yang dia kata dia nak jual 100 tan minyak je. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, A agrees to sell to B 100 tons of oil of a specified description known as an article of commerce. Okay. A bersetuju untuk menjual kepada B 100 tan minyak. 100 tan minyak yang spesifik deskripsinya, yang sudah spesifik descriptionnya, maklumatnya. Okay ya. Okay. Known as an article of commerce, yang dikenali sebagai satu barang dagangan. Okay.
There is no uncertainty here to make the agreement void. Tidak ada unsur ketidakpastian untuk menjadikan kontrak itu batal. So kiranya yang B ini adalah sah. Sebab dia kata A janji nak jual kepada B 100 tan minyak, yang dah spesifik dah dia punya description dia. Okay, dah spesifik dah tetap dah, makanya kontrak itu ada unsur kepastian. Okay, dan sah. Okay, tengok yang C pula. A who is a dealer in coconut oil only. A seorang pedagang minyak kelapa agrees to sell to B, bersetuju berjual kepada B 100 tons of oil. Okay, 100 tan minyak. Okay, the nature of A's trade affords an indication of the meaning of the words, and here A has entered into a contract for the sale of 100 tons of coconut oil or capable of being made certain. Okay, dalam situasi C ni, A seorang pedagang minyak kelapa, coconut oil lah, minyak kelapa, bersetuju menjual kepada B 100 tan minyak. Okay, dalam situation C ni, okay, memang dia kata dia nak jual kepada B 100 tan minyak. Dia tak spesifik minyak jenis apa. Tapi sebabkan kita dah maklum yang A itu adalah pedagang minyak kelapa, okay, makanya A tu kita dah boleh agak dah. Kita dah boleh terima dah yang A itu akan jual minyak kelapa kepada B. Sebab A dah bagi tahu yang dia adalah pedagang minyak kelapa. So bila mana dia nak kata kepada B yang dia nak jual 100 tan minyak, kita dah boleh assume dah. Kita dah boleh tahu dah minyak jenis apa yang dia akan jual. So kontrak itu adalah ada kepastian dan sah. Okay, A tak sah, yang ni sah, yang ni pun sah. Alright, tengok contoh yang seterusnya. Okay, A agrees to sell to B all the grain in my granary at Ipoh. Okay, A bersetuju untuk menjual kepada B semua gandum saya di ladang gandum di Ipoh. Okay, alright. So apa yang dikatakan kat sini, there is no uncertainty here to make the agreement void. Tidak ada unsur ketidakpastian di sini untuk menjadikan perjanjian itu batal. Sebab A dah spesifik dah. Dia kata saya akan jual semua gandum saya di ladang gandum saya di Ipoh. So dekat sini dah ada certainty. Dah ada kepastian. Makanya kontrak itu adalah sah. Okay. Contoh E. A agrees to sell to B 100 gantangs of rice at a price to be fixed by C. Okay. As the price of E is capable of being made certain, there is no uncertainty here to make the agreement void. Okay. Apa yang illustration E ni cakap, A bersetuju untuk menjual kepada B 100 kilo gantang beras. 1000 gantang beras pada harga yang akan ditentukan oleh C. Okay, C yang akan tentukan harga. Dekat sini dia kata kerana harga itu boleh kita sahkan dia, boleh C sahkan harga tersebut, makanya adanya kepastian. Yang mana kontrak itu adalah sah. Okay, walaupun A nak jual kepada B 1000 gantang beras, harga dia C yang tentukan. Boleh. Disebabkan C boleh tentukan harga dia yang sah, maka kontrak itu ada kepastian dan makanya kontrak itu adalah sah. Dan yang terakhir, F. A agrees to sell to B. Okay, A bersetuju untuk menjual kepada B my white horse for RM500 or RM1,000. Okay. A bersetuju untuk menjual kepada B kuda putih saya untuk harga RM500 atau RM1,000. Okay, dekat sini dia kata there is nothing to show which of the two price was to be given.
the agreement is void. Dekat sini A ni dia tak sure dia nak jual harga 500 ke ataupun RM1,000. Dah ada ketidakpastian dekat situ. Makanya perjanjian ini adalah batal. So ingat, kalau nak buat perjanjian, nak buat kontrak, make sure terma-terma ataupun barang-barang yang dalam kontrak itu kita dah fix. Kita dah tetapkan dia punya ciri-ciri dia. Okay, ya. Kalau tak pasti, boleh jadi kontrak itu sebagai batal. Okay. Contoh kes Karupan Chetty melawan Suhatian. Okay, kes last. Ada satu plaintiff, ada satu defendant. Okay, apa yang parti ni buat? The parties agreed to set mortgage payment, okay, for RM35. Pihak-pihak ni, plaintiff dengan defendant ni, bersetuju untuk meletakkan harga gadaian RM35 setiap bulan for every month for as long as they like, untuk tempoh seberapa lama mana yang mereka nak. Nampak tak ada ketidakpastian dah dekat situ. Sebab tempoh dia tak spesifik. Tempoh tak spesifik. Okay. Selama mana yang mereka suka, tak spesifik. So mahkamah kata apa? The court held that there are no certainty in the contract. Tidak ada kepastian dalam kontrak yang dibuat antara parti-parti, yang dibuat antara pihak-pihak. Therefore, the contract is not valid. Oleh itu, kontrak ini tidak sah. Okay. Maka di sini habislah kelas kita untuk kali ini. Kelas kali ini saya cover banyak sikit. Saya cover capacity, certainty dan juga intention to create legal relation. Okay, nanti insyaAllah exercise akan diberikan kemudian dalam SIDOS. Kelas minggu depan kita cover elemen terakhir iaitu consideration. Consideration ni panjang sikit tajuk dia. Dah habis consideration, boleh kita tengok tajuk voidable contract dan juga discharge dan remedies of contract. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Kalau ada soalan boleh tanya dalam grup kita. Okay, terima kasih.